Salam sejahtera, ini Inspirasi TVS dan saya Olivia Christie. Kita mulakan dengan laporan ini. Tidak dapat dinafikan keindahan alam semula jadi di Rueb Ugoi Lawas, Sarawak. Saat menjejakkan kaki di tempat itu, anda akan dapat merasai ketenangan dan mungkin terpegun melihat persekitarannya. Walaupun anda terpaksa melalui sedikit kawasan yang agak berbukit bukau, namun segala keletihan seakan lenyap setelah sampai di lokasi air terjunnya. Bagi memastikan keindahan tempat tersebut terpelihara, Ketua Kampung Long Ugoi Lawas, Philip Udan, memilih untuk menyertai projek sistem tagang di bawah kelolaan bahagian perikanan darat Jabatan Pertanian. Projek sistem tagang Kampung Long Ugoi Lawas mempunyai seramai 27 orang ahli yang terdiri daripada penduduk kampung. Baiklah, ikuti laporan khas yang disediakan oleh Salasiah Safian. Sistem tagang merupakan satu perkongsian pintar di antara masyarakat dan Jabatan Pertanian iaitu bahagian perikanan darat dalam hal pelindungan, memelihara dan mengawasi sungai di kawasan mereka. Dalam erti kata lain, penduduk kampung diberi kuasa untuk mengawasi, memelihara serta mengurus sumber perikanan di sungai-sungai di kampung mereka. Menurut Pembantu Perikanan Daerah Lawas, Roland Jonas, objektif utama sistem tagang adalah untuk melindungi dan memelihara ekosistem sungai daripada tercemar serta melindungi dan memelihara sumber asli perikanan. Bagi daerah Lawas, sebanyak 11 buah sistem tagang telah dibuka dan sistem tagang sudah diperkenalkan di kawasan tersebut sejak tahun 2006 oleh Jabatan Pertanian Daerah Lawas. Daripada 11 buah kawasan yang melaksanakan sistem tagang di Lawas, 3 daripadanya berpotensi dijadikan sebagai tempat pelancongan. Di Lawas kita ada 3 sistem tagang yang di bawah boleh kita dikatakan untuk dapat tempat untuk melanconglah beriadah seperti Long Lidong, Long Tenguak di Sungai Beritem dan di Long Ugoi ini sendiri. Pada setiap hujung minggu kalau kita lihat di Long Ugoi ini penuh dengan pengunjung datang untuk beriadah di sini. Ia memberi manfaat kepada penduduk kampung untuk menjana pendapatan. Di bawah sistem ini, sungai dibahagikan kepada 3 zon iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau. Seperti yang kita tahu, projek tagang ini kita membuat pengurusan sungai. Kita ada 3 zon, zon merah, zon kuning dan zon hijau. Zon merah di mana kita tidak dapat tangkap tangkap kawasan itulah untuk sebab zon merah ni lebih lagi untuk kawasan pembiakan ikan. Untuk yang zon kuning kita boleh tangkap tapi secara berkala. Yang zon hijau kita boleh tangkap setiap tahun tapi dengan pengurusan yang baiklah. Jadi melalui itu ikan akan sentiasa bertambah dengan pengurusan tangkapan yang diurus dengan baik. Tambahnya, selain dapat memelihara dan memulihara sungai, penduduk kampung yang menyertai projek ini juga dapat menjana pendapatan melalui pelbagai aktiviti yang diadakan di kawasan terbabit. Hakikat itu turut diperakui pemilik sistem tagang Kampung Long Ugoi Lawas, Philip Udan, yang menyatakan sistem tagang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Saya rasa berterima kasihlah dengan kerajaan dan juga pertanian karena memberi peluang bagi kami orang di kampung di sini membuka, walaupun dia ditinggal sedikit, tapi saya rasa itulah satu sumbernya untuk kami orang. Sumber pendapatan lah untuk menambah dalam keluarga apa yang kami orang mau beli ke apakah. Ini satunya sumber pendapatan kami orang lah. Memang saya ucapkan terima kasih daripada pertanian karena dapat membantulah selama ini. Walaupun mereka susah pun memang ada bantuannya.
Peserta projek Sistem Tagang Long Ugoi terdiri daripada golongan petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit, buah-buahan, padi dan sebagainya. Sepanjang 1.2 km sungai telah didaftarkan di bawah sistem ini. Jarak sistem Tagang Long Ugoi dari Bandar Lawas lebih kurang 19.3 km dan mengambil masa perjalanan selama 30 minit jika menggunakan kereta. Sistem Tagang Long Ugoi telah menerima pengunjung sejak Ogos 2019. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh melayari laman Facebook Ruep Ugoi atau hubungi nombor yang tertera. Ikan semah ada, ikan empurau ada, dan kalau anda tak tahu, harga sekilogram ikan empurau boleh mencecah ribuan ringgit. Dan kepada anda di luar sana yang ingin mendapatkan ketenangan dan menikmati keindahan alam semula jadi, bolehlah datang ke Ruep Ugoi Lawas. Baiklah, saya pun nak bagi makan ikan. Saya, Salazar Safian dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TVS. Penggunaan plastik dilihat semakin memudaratkan alam sekitar. Kerajaan disaran untuk memperkenalkan undang-undang membabitkan pengeluaran, penggunaan, pengitaran semula dan pelupusan semua plastik mengandungi toksik yang memberi kemudaratan terhadap manusia serta alam sekitar. Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Mohidin Abdul Kadir, berkata Malaysia adalah antara destinasi utama bagi pengeksport sisa plastik yang dilihat menjadi perniagaan menguntungkan. Namun ia menimbulkan masalah serius terhadap alam sekitar serta hidupan disebabkan kekurangan peraturan dan pengawasan oleh pihak berkuasa. This is because plastic unsuitable for recycling may be disposed by burning, hence releasing toxic chemicals into the atmosphere, or it ends up in landfills, potentially contaminating soil and water sources. Menurut kajian yang dijalankan oleh persatuannya sejak 1998 ke atas, plastik terpakai yang dikitar semula untuk menjadi pelet, terdapat bahan kimia dalam pelet tersebut yang boleh membahayakan kesihatan. Tambah Mohidin, persatuannya juga mendapatkan pelet plastik kitar semula daripada pengitar plastik yang mengeksport dan menjual pelet itu kepada pengeluar tempatan untuk dijadikan produk baharu. Kesemua pelet itu dianalisis dan dibahagikan kepada 3 kumpulan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. Penstabil UV benzotriazol merupakan kumpulan penstabil UV yang ditambah kepada plastik, penyalut dan kosmetik yang boleh berkumpul dan kekal wujud dalam alam sekitar. Bahan kimia ini boleh mengganggu sistem endokrin dalam badan. Nasi manis yang menjadi keperluan utama dalam pesta Pongal tidak akan lengkap tanpa dimasak di dalam periuk tanah. Ia bukan sekadar tradisi, tetapi periuk tanah mempunyai aura tersendiri dalam menghasilkan nasi yang dicampur dengan susu, minyak sapi dan gula Melaka itu. Lebih sedap dan sempurna. Sebelum tibanya perayaan yang turut dikenali sebagai Pesta Menuai yang disambut setiap tahun pada hari pertama bulan Tai, mengikut kalender Tamil, pastinya pembuat periuk tanah perlu bertugas berlipat kali ganda bagi memenuhi permintaan tinggi. Syarikat periuk tanah terkenal di Kuala Selangor, Krishnan Pottery, merupakan antara syarikat yang sibuk sejak 3 bulan lalu kerana perlu menyiapkan lebih 55,000 periuk tanah menjelang Pesta Pongal. Mahavishnu Krishnan yang merupakan generasi ketiga dalam keluarga yang memiliki syarikat itu mula mempelajari selok-belok membuat periuk tanah pada usia 17 tahun dan beliau sentiasa yakin ia tidak akan pupus di telan zaman. Cara-cara buat periuk tanah, kita menggunakan tanah liat 80%, 20% kita gunakan pasir halus, kacau tanah dia, lepas tu buat dalam mesin. Lepas tu kita bagi dia hantar, kita taruh luar dengan keringkan barang itu. Lepas tu kita hantar ke dapur untuk bakar lebih kurang 8 jam. Lepas tu keluar daripada dapur kita buat lukisan untuk pesta Pongal. Perayaan Pongal kita guna lukisan untuk buat periuk. Lepas tu hantar ke kedai. Proses menguli tanah liat bukan sahaja memerlukan kemahiran tetapi juga kesabaran yang tinggi kerana setiap periuk tanah perlu diuli sebanyak 4 kali bagi menghasilkan periuk berkualiti dan tidak mudah merekah. Dalam kesibukan menyiapkan tempahan, Mahavishnu terpaksa berhadapan dengan masalah kekurangan pekerja berikutan penularan COVID-19 dan kekangan masa.
Kekurangan bahan mentah turut menjadi masalah utama selain kos tinggi serta sukar mendapatkan bekalan dalam tempoh yang ditetapkan. Baik, sekian sahaja inspirasi TBS untuk hari ini. Saya Olivia Christie. Salam hormat dan selamat malam.